Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang dihormati barisan juri yang akan sentiasa menjadi teraju kebenaran, ahli-ahli panel yang akan sentiasa gigih melontarkan idea, sidang hadirin yang dihormati, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam forum dan salam satu Malaysia. Saya Syarian bin Syakir Priyono akan mempengerusikan forum kita yang bertajuk Fashion dan Aurat dari awal sehinggalah ke penghujung bicara. Saya untuk menyambung maudhu bola bicara kita dengan memberikan definisi tentang aurat. Aurat menurut Islam ialah tubuh yang tidak boleh kelihatan dan wajib ditutup menurut hukum Islam. Manakala dari segi syarak pula ialah apa yang diwajibkan untuk ditutup dan apa yang diharamkan untuk dilihat. Islam sudah menggariskan panduan aurat untuk lelaki dan wanita. Bagi lelaki, garis panduan aurat untuk lelaki ialah dari bawah pusat hingga ke lutut, manakala bagi wanita ialah seluruh anggota badan kecuali muka dan tapak tangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nur ayat ke-31 yang memberi maksud bahawa hendaklah kaum wanita menundukkan pandangan mereka daripada memandang benda-benda yang haram dan hendaklah mereka memelihara kehormatan mereka. Namun, terdapat pelbagai pihak yang menganggap bahawa menutup aurat hanya difokuskan kepada wanita. Sebaliknya, kaum lelaki juga diwajibkan untuk menutup aurat kerana Allah memerintahkan seluruh manusia untuk menutup aurat sebagai tanda kita menjaga kehormatan diri dan marwah diri kita juga. Selain itu, ia juga mencerminkan kepribadian kita sebagai seorang umat Islam dan seorang Muslim yang taat kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, kita masuk kepada definisi untuk fashion. Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka edisi yang keempat, fashion ditakrifkan sebagai perubahan yang mengikut peredaran zaman. Fashion juga mengikut keadaan sosial, politik dan kebudayaan sesuatu tempat. Fashion bukan sahaja melalui penggayaan dari segi berpakaian, malah dari segi kehidupan sosial dan akhlak manusia yang terjerumus mengikut peredaran masa yang semakin maju. Islam tidak melarang umatnya untuk bergaya, namun hendaklah berpada-pada mengikut menepati syarak. Dan syarak seorang Islam berpakaian iaitu menutup aurat dan memakai pakaian yang jarang serta tidak menampakkan tubuh badan. Apabila kita berbicara tentang cara seseorang berpakaian, ramai yang menganggap bahawa ianya adalah sesuatu yang mengundang kepada ejekan. Namun, jika kita fikir dari segi yang positif, kita melihat seorang berpakaian, kita sebenarnya boleh menegur kesilapan mereka agar mereka boleh berubah dari segi mereka berpakaian dari masa ke semasa. Kerana tidak semua benda yang buruk harus berubah dengan sekaligus. Seterusnya, saya memberikan takhta bola bicara forum kita kepada ahli-ahli panel kita pada hari ini untuk mereka membincangkan tentang faktor, kepentingan dan kesan terhadap fashion dan aurat. Dengan skala hormatnya, dipersilakan. Terima kasih kepada Prof. Majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah panel pertama akan membentangkan tentang faktor mengapa kita perlu menutup aurat. Baiklah, saya akan memulakan bicara saya dengan satu hadis, iaitu ad-dunya mata'un wa khairu mata'i dunya mar'atus salihah. Yang bermaksud dunia ini adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang salihah. Riwayat Muslim. Seperti yang kita tahu, hukum menutup aurat ialah wajib. Saya akan menerangkan sedikit tentang aurat seorang jantina dengan jantina yang lain. Yang pertama, aurat lelaki bersama wanita yang mahram, bukan mahram dan bukan Islam, iaitu dari pusat hingga ke lutut. Ia juga bersamaan dengan aurat lelaki sesama lelaki, iaitu dari pusat hingga lutut juga. Manakala untuk perempuan pula, aurat antara perempuan dengan lelaki mahram adalah daripada pusat hingga ke lutut. Antara perempuan dengan lelaki bukan mahram dan bukan Islam adalah
seluruh tubuh badan kecuali muka dan tapak tangan. Dan yang terakhir, aurat antara perempuan sesama perempuan ialah seluruh tubuh badan kecuali kepala, muka, dada, lengan dan betis. Dan sekarang kita beralih kepada poin utama kita pada hari ini, iaitu faktor. Faktor iaitu mengapa seorang itu perlu menjaga aurat mereka, perlu menutup aurat mereka. Okey, yang pertama iaitu menjaga dan memelihara kehormatan diri seseorang. Contohnya, aurat seorang perempuan tidak akan lari daripada mata seorang lelaki, kerana ada segelintir kaum Hawa yang bertudung tapi t-shirt dengan pendek, bertudung tapi baju ketat, bertudung tapi tidak menutup dada. Ini menunjukkan bahawa pentingnya menutup aurat dengan sempurna supaya dapat menundukkan pandangan seorang lelaki. Selain itu, antara faktornya adalah menghindarkan diri daripada terjerumus ke arah perbuatan zina. Selalu kita mendengar tentang kes telanjur yang selalu ditunjukkan di berita, di kaca televisyen. Apa sebabnya? Apakah sebab yang menjerumuskan ke arah perkara tersebut? Satu daripadanya adalah cara berpakaian seorang perempuan. Ini sering berlaku apabila seorang wanita dan lelaki itu sedang berdua-duaan. Kita tahu bahawa jika satu pasangan itu yang bukan mahram berdua-duaan, maka adalah orang yang ketiga. Jadi tidak dapat dinafikan lagi bahawa mata seorang lelaki sangatlah tajam jika ia mengenai tentang aurat seorang wanita. Mungkin ada lelaki yang mengatakan bahawa imannya kuat, tapi saya yakin lama-kelamaan dia akan tumpas dengan godaan syaitan dan nafsu dan akan terjerumus kepada zina. Ini tidak mustahil kerana pada zaman dahulu ada seorang abid yang rajin beribadat kepada Allah, akhirnya tumpas melakukan zina kerana matanya. Yang ketiga pula adalah membezakan antara kepribadian orang Islam dengan orang yang bukan Islam. Kita sering melihat orang yang bukan Islam yang tidak menutup aurat di sana sini, dan kemudian apabila kita melihat seorang Muslim menutup aurat dengan sempurna, tidaklah kita tenang melihat mereka dalam keadaan yang kemas, bersih, suci. Ini sesuailah dengan sifat agama Islam itu sendiri, iaitu agama yang penuh dengan kesucian dan kebersihan. Kita beralih pada isi yang terakhir, iaitu menggambarkan bahawa orang Islam sangat patuh dan taat kepada perintah Allah. Ketahui bahawa suruhan menutup aurat bukanlah daripada Nabi, bukanlah daripada malaikat, bukan daripada sahabat, ulama, tapi ianya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jika seorang itu menutup aurat, ini menunjukkan bahawa bukti iman seorang itu kepada penciptanya yang esa. Saya yakin anda semua menanyakan kenapa poin ini penting. Ini kerana kita dapat menjadi contoh kepada yang bukan Islam untuk menunjukkan bahawa seorang Muslim ini sangatlah akur kepada perintah pencipta mereka yang esa. Saya yakin mungkin ada segelintir para wanita yang tidak berpuas hati menanyakan bahawa lelaki senanglah, auratnya sikit. Tapi ingatlah bahawa seorang lelaki, seorang suami, seorang ayah, seorang anak lelaki dan seorang abang, mereka akan diheret ke neraka oleh wanita yang tidak akur dengan perintah Allah, iaitu menutup aurat. Jadi ini menunjukkan bahawa amalan seorang lelaki itu sangatlah besar berbanding seorang perempuan. Saya rasa itu sahaja daripada saya.
Baiklah, saya serahkan kepada panel yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih kepada penyusun majlis kerana memberi saya mengemukakan idea-idea saya. Baiklah, pertama sekali, pakaian adalah satu perhiasan yang dituntut dalam Islam. Malah ianya dituntut agar manusia dapat menutup aurat dan keaibannya. Al-Quran sendiri menyebut perhiasan itu adalah pakaian yang bagus. Bukan sahaja memakai perhiasan yang bagus dan menutup aurat apabila berhadapan dengan Allah, malah berhadapan dengan manusia agar terbitanya komunikasi yang baik, tetapi tidak pula berlebihan. Tidak pula berlebihan di sini bermaksud Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan hadnya dalam perkara halal atau haram, iaitu orang-orang yang cenderung ke arah menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Akan tetapi Allah menyukai mereka yang menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram sebagaimana yang disuruhnya. Menutup aurat dan berhias sebenarnya mendisiplinkan seseorang bagi melindungi tubuh badannya yang sering menjadi bahan hawa nafsu dan membentuk diri berakhlak mulia. Bukan itu sahaja, ianya juga menjaga kehormatan seseorang walaupun memberi sedikit bebanan kepada si pemakai, namun ia tidak memberikan sebarang kemudaratan. Pensyariatan Islam datang melalui Al-Quran dan As-Sunnah yang dimurnikan lagi dengan disiplin-disiplin ilmu. Sesungguhnya, datangnya syariah itu berpaksikan maqasid syariah dan bukan sia-sia yang datang satu pun dari Allah, namun dengan erti menjaga mereka dari kerosakan yang asasnya didorongi oleh nafsu. Selain itu, perintah menutup aurat ini juga adalah satu sigat rahmat Allah terhadap kelemahan yang ada pada manusia sama ada lelaki atau perempuan dalam berdepan dengan kebangkitan dorongan seksual yang kena pada tempatnya. Kesimpulannya, menutup aurat dengan sempurna adalah salah satu jalan bagi mengelakkan diri kita daripada terjerumus ke dalam lembah kejahilan. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pengurusi majlis. Hari ini saya akan membentang tentang kesan menutup aurat terhadap kesihatan fizikal dan spiritual. Menutup aurat adalah suatu kewajipan bagi umat Islam. Ia mempunyai pengertian dan hikmah tersirat terhadap fizikal dan spiritual, terutama meningkatkan tahap kesihatan umat Islam. Kajian sains moden mendedahkan bahawa kewajipan menutup aurat bukan hanya suatu amalan kerohanian yang mendekatkan hamba dengan penciptanya. Ia juga memanfaatkan tubuh manusia terhadap fizikal dan spiritual. Kesan yang pertama adalah aspek fizikal, yaitu memberi keseimbangan rangsangan hormon secara sihat. Menurut Graham L. Pemilihan pakaian yang menampakkan tubuh badan jarang ketat dapat memberi rangsangan yang positif pada hormon dan menggalakkan motivasi seksual lelaki. Ia saling berhubung kait secara positif antara motivasi seksual lelaki dan tahap hormon testosteron pada pendedahan badan wanita. Oleh itu, tidak mustahil dengan cara pemakaian wanita begini boleh menyumbang kepada berlakunya jenayah seksual, penzinaan dan kes rogol. Islam melarang wanita memperagakan fashion yang tidak memamerkan akhlak sebagai Islam dalam pemakaiannya seperti yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. Fashion berpakaian, ia cenderung kepada perbuatan maksiat dan mendorong orang lain kepada perbuatan maksiat. Kesan terhadap aspek fizikal yang kedua adalah mengawal keseimbangan rangsangan otak. Kajian mendapati bahawa otak lelaki bertindak balas terhadap pakaian yang tidak menutup badan sepenuhnya. Kajian dijalankan atas tarikan seksual jantina berbeza melalui ujian yang dinamakan sebagai MRI. Kajian ini melihat rangsangan otak terhadap dua keadaan pemakaian wanita. Wanita yang mempunyai pakaian menutup badan sepenuhnya dan tidak memakai pakaian sepenuhnya. Oleh yang demikian, pemakaian yang bersifat sederhana dianjurkan Islam kepada wanita adalah melindungi wanita daripada perasaan seksual di kalangan lelaki. Ia juga adalah suatu
suatu batasan yang boleh menghalang daripada tidak menghormati wanita untuk mendekati dalam keadaan yang tidak wajar dilakukan. Jadi jelaslah pemakaian yang mengikuti syarak atau fashion yang menurut akhlak Islam yang terbaik melindungi wanita dan menjamin keselamatan fizikal wanita. Bagi aspek spiritual pula, kesihatan adalah suatu keadaan yang sempurna. Ia adalah kualiti hidup yang melibatkan aspek sosial, emosi, mental, spiritual dan kecerdasan biologikal seorang. Keseimbangan dinamik kesihatan seseorang dapat dicapai dari hasil daripada adaptasi aspek tersebut terhadap persekitaran bagi memperoleh kesihatan yang optimum. Aspek spiritual memainkan peranan dalam kehidupan manusia. Sehubungan dengan itu, pakaian yang ditonjolkan Islam memberi kesejahteraan dari aspek fizikal maupun spiritual. Spiritual juga dikenali sebagai rohani. Menurut Imam Al-Ghazali, konsep kerohanian ini merujuk kepada 4 elemen kerohanian manusia, itu roh, akal, nafsu dan hati. Kesimpulannya, fashion dan aurat adalah dua benda yang saling berkait rapat dalam kehidupan seharian kita tanpa kita sedari. Berbalik kepada konsep asal tentang bagaimanakah cara kita mengambil sesuatu teguran dan memperbaiki cara kita berpakaian dan menutup aurat. Umat Islam hari ini ramai yang menganggapnya sebagai suatu ejekan. Tetapi jika kita mengambil dari segi yang positif, ia sebenarnya telah mengubah diri kita ke arah yang lebih baik, sekaligus menjadikan kita umat Islam yang berusaha meninggalkan larangan Allah SWT dan mentaati perintahnya. Oleh itu, saya menegaskan hari ini kepada sidang hadirin sekalian untuk bersama-sama kita menutup aurat dengan sebaiknya mungkin, walaupun ia mengambil masa yang lama yang untuk sempurna, tetapi kita seharusnya bersyukur kerana kita lahir sebagai seorang umat Islam, kerana ia mengajar kita tentang artinya berusaha dalam mengubah sesuatu benda kepada yang lebih baik dari masa ke masa. Jadi lupa juga kepada cara kita menggayakan fashion pakaian kita. Fashion yang baik bermula daripada penutupan aurat yang baik. Namun, ianya tidak akan menjadi sekiranya kita tidak mengambil pengajaran atau teguran terhadap sesuatu benda yang memberi kebaikan kepada diri kita. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih kepada semua ahli panel kerana telah melontarkan idea-idea yang bernas pada forum kita pada hari ini. Saya mohon mundur diri sekaligus menutup bol bicara forum kita pada hari ini. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.